به أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada petang ini di dalam pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Mudah-mudahan adanya manfaat, kebaikan, ibrah dan pengajaran daripada hadis-hadis yang bakal kita baca. Hadis yang kita nak baca pada riwayat 452 dan juga riwayat 455, yang hadis yang panjang ini adalah masih lagi pada tajuk berkenaan tentang orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada riwayat 452 dan juga pada riwayat 455 maka diceritakan bagaimana ketika mana di padang mahsyar orang-orang yang beriman akan diuji, di mana Allah Subhanahu wa taala menzahirkan dirinya, tajalli akan zatnya, namun pada waktu itu sebagai salah satu bentuk ujian kepada orang beriman. Maka ketika mana penzahiran yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala ada sebahagian menafsirkan sebagai menghantar malaikat, ada sebahagian menyebut pada sifat yang bukan menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ orang-orang beriman akan mengatakan, ini bukanlah Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami dengar. Maka riwayat 452 adalah menceritakan tentang ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada orang-orang beriman dan orang-orang munafik berkenaan tentang ru'yah akan zatnya. Ru'yah juga, tetapi dalam bentuk imtihan, dalam bentuk ujian. Kita baca hadisnya, barulah kita akan faham insya-Allah. Riwayat 452, baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan anna nasan, bahawa sekelompok manusia telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal nara rabbana, adakah kami boleh melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tudaruna, adakah kamu bersesak-sesak? Hal tudaruna memberi beberapa makna. Kita melihat pada baris yang pertama, kadang-kala ianya datang dengan ra, hal tudaruna, seperti di sini. Wa fi riwayatil ukhra, kadang-kala datang dengan mim, hal tudamuna, yang mana memberi maksud yang lebih kurang sama. Maka apakah maksud hal tudaruna dengan ra? Maksudnya adalah hal tudaruna ghairakum fi halatir ru'yah, adakah kamu mendatangkan mudarat kepada orang lain ketika mana nak melihat matahari ataupun bulan bizahmah, dengan bersesak-sesak, au mukhalifatir ru'yah, ataupun menjadikan orang lain tidak nampak, dan juga au ghairiha li khifa'ih, ataupun sebagainya. Hal tudaruna maksudnya adakah kamu mendatangkan mudarat, ataupun terjemah biasanya adakah kamu bersesak-sesak. Maksudnya nak melihat sesuatu perlu bersesak-sesak, bertolak-tolak baru nampak, kalau tak nampak. Maka Nabi bertanya, hal tudaruna, adakah kamu bersesak-sesak fil qamar, dalam untuk melihat bulan, Lailatul Badar, pada malam bulan purnama. Ketika mana bulan purnama, adakah kamu perlu bersesak-sesak untuk melihat anak bulan? Nabi bertanya kepada para sahabat.
Maka para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai utusan Allah. Maka Nabi bertanya lagi, hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Adakah kamu perlu bersesak-sesak ketika mana nak melihat matahari, di mana pada waktu itu tidak ada sebarang awan, maksudnya jelas boleh nampak matahari? Adakah perlu bersesak-sesak? Kalau tidak, tak nampak. Maka para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, fa innakum tarawnahu, maka sesungguhnya kamu akan melihat Allah kadzalika, seperti itu. Apakah maksud seperti itu? Lihat kepada baris yang ke-247 Syarah An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, kadzalika bermaksud tashbihur ru'yah bir-ru'yah fil wuduh wa zawali syak wal masyaqqah wal ikhtilaf. Maksudnya pada ketika mana kamu melihat bulan, matahari, maka pada waktu itu boleh melihat dengan jelas. Begitulah juga kamu akan boleh melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas pada hari kiamat. Wa zawali syak, ketika mana kamu melihat matahari dan bulan, maka kamu tidak ragu-ragu, itulah matahari dan bulan. Begitu juga ketika mana melihat Allah, kamu tidak ada perasaan ragu-ragu, yang itu adalah Allah. Wal masyaqqah, kepayahan, kesusahan. Wal ikhtilaf, ataupun perjanggahan, perbezaan pendapat. Maka ketika mana manusia melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak ada perkara-perkara ini, seperti mana tidak ada kepayahan, percanggahan pendapat, kemusykilan, keraguan apabila melihat matahari dan bulan. Faham tak konteks tashbih dia? Okey. Maka Nabi SAW bersabda, ya jama'ullahun nas. Ini nak menggambarkan yang mana Allah akan pada waktu itu menguji manusia, ketika mana manusia pada waktu itu kali pertama nak melihat Allah sewaktu di padang mahsyar sebelum dimasukkan ke dalam syurga. Ya jama'ullahun nas, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaqul, maka akan dikatakan, man kana ya'budu syai'an, barang siapa yang ada pernah menyembah sesuatu dalam kurungan selain daripada Allah, falyattabi'hu, maka hendaklah dia mengikuti sembahannya. Maka sabda Nabi, fayattabi'u man ya'budu syams, maka orang yang menyembah matahari akan pergi mencari dan mengikuti matahari. Wa yattabi'u man ya'budul qamar, orang yang menyembah bulan akan pergi mengikuti dan mencari bulan. Wa yattabi'u man ya'budut tawaghit, dan orang yang menyembah tawaghit. Apakah maksud tawaghit? Maka diterjemahkan di sini baris yang kedua 468, at-tawaghit. Maka kata Abdullah bin Abbas dan juga Muqatil serta Al-Kalbi, tawaghit bermaksud syaitan. Ada juga yang mengatakan tawaghit bermaksud al-asnam, berhala-berhala. Dan orang yang menyembah syaitan dan berhala-berhala akan pergi mencari, mengikuti syaitan dan berhala. Wa tabqa, dan berbakilah tidak ke mana-mana, hadhil ummah, umat ini yang menyembah Allah, yang tidak mensyirikkan, yang menyembah Allah dan pada waktu itu tidak mensyirikkan Allah. Namun bersama dengan mereka, sabda Nabi SAW, fiha munafiquha, terdapat orang-orang munafik. Orang-orang munafik akan pada waktu itu cuba berada juga bersama dengan orang-orang beriman. Mereka akan berada bersama dengan orang-orang beriman. Maka di sini Allah menzahirkan dirinya dalam bentuk nak menguji orang-orang beriman yang masih berada pada waktu itu. Fayatihimullah, maka akan muncullah Allah. Yati kita tak terjemahkan sebagai datang. Maka lihat kepada baris yang kedua 4, 6, 8, 10, 13 daripada bawah. Fayatihimullah, jumpa tak? 13 baris daripada bawah. Maka kata Imam Nawawi, innal ityana ibaratun an ru'yatihim iyyah, li'anna al-'adah anna man ghaba an ghairihi la yumakkinuhu ru'yatuh. Maka fayatihimullah, maka Allah akan menzahirkan dirinya, namun fi suratin, pada sifat, ghaira suratihi, bukan pada sifat Allah yang orang-orang beriman kenal. Maka apakah maksud Allah menzahirkan
zatnya ataupun Allah menzahirkan pada waktu itu bukan pada sifat yang dikenali oleh orang-orang beriman, para ulama berbeza pendapat. Maka kita boleh lihat pada baris bawah tadi yang ya'tihimullah. Maka antara pandangan adalah ya'tihimullah ay ya'tihim ba'du malaikatih. Malaikat yang akan datang pada waktu itu dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah untuk menguji orang beriman, untuk melihat akan situasi dan keadaan orang beriman. Maka ini pandangan pertama. Qala al-Qadhi Iyad wa hadha al-wajhu ashbahu indi bil hadis. Ini yang dipilih, pendapat ini yang dipilih oleh Qadhi Iyad. Berkata Imam Nawawi, wa yakunu hadha al-malaku alladhi ja'ahum fi surati allati ankaruha min simatil hadath al-zahirah. Maka Allah akan menyuruh malaikat untuk hadir dan untuk datang kepada orang-orang beriman, dan pada waktu itu malaikat akan berkata, inilah Tuhan kamu. Maka orang-orang beriman akan menafikan, orang beriman pada waktu itu tidak akan mempercayainya. Maka daripada sini kata para ulama, di sini akan berlaku ujian untuk orang-orang yang beriman. Sama ada pada waktu itu mereka mempercayai akan ujian ini ataupun pada waktu itu mereka menolaknya. Maka akan datanglah Allah bukan pada sifatnya yang dikenali oleh orang-orang beriman. Maka ada sebahagian para ulama menafsirkan sebagai malaikat yang datang pada bentuk yang Allah suruh dan Allah kehendaki. Maka apa kata orang beriman? Fayaqulu ana rabbukum. Maka malaikat tadi ataupun bentuk tadi akan berkata, akulah Tuhanmu. Fayaqulun. Maka orang-orang beriman akan berkata, na'udzubillahi minka. Kami berlindung kepada Allah daripada kamu. Hadza makanuna. Kami akan kekal di sini hatta ya'tiyana rabbuna, sehingga datang kepada kami Tuhan kami. Maka di sini para ulama hadis berbeza pendapat. Adakah yang mengatakan ini hanya orang beriman, ataupun termasuk juga orang-orang munafik yang masih lagi berada di situ? Maka kita boleh lihat pada syarah An-Nawawi baris yang kedua 46 daripada bawah. Ada dua pandangan. Pandangan Al-Khattabi menyebut bahawa yang akan menolak ketika mana ujian tersebut hanyalah orang-orang beriman. Orang beriman dia tak akan percaya, ini bukan Tuhan kami seperti yang kami kenali, maka kami tak akan ke mana-mana, kami akan kekal di sini. Ini pandangan Al-Khattabi. Faqala Al-Khattabi yahtamilu an takuna hadhihi al-isti'adzah min al-munafiqin khassah. Namun majoriti para ulama menyebut bahawa pada waktu itu bahawa orang munafik pun akan tetap berada bersama dengan golongan orang beriman. Orang munafik hanya akan terpisah ketika mana peristiwa yang lain, ketika mana keadaan yang lain. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa ankara al-Qadhi Iyad hadza wa qala la yasihu an takuna min qawli al-munafiqin wa la yastaqimu al-kalam. Maksudnya bahawa akan menjadi tidak tepat riwayat hadis, maka pada waktu itu tidak disebut apa-apa, maka orang munafik pun akan kekal berada bersama dengan orang-orang beriman. Allah pada waktu itu membiarkan mereka seperti mana mereka suka memperdaya, menyembunyikan diri bersama dengan orang-orang beriman, maka Allah akan pada waktu itu memperlakukan perkara yang sama kepada mereka. Maka mereka sangka mereka akan selamat, tetapi nanti Allah akan pisahkan mereka daripada orang-orang beriman, seperti mana yang ada di dalam suratul Hadid. Allah ceritakan dalam suratul Hadid, maka tiba-tiba mereka dipisahkan dengan satu suar, satu dinding, yang mana mereka tidak lagi boleh mengikuti orang-orang beriman. Maka bila orang beriman tak nak bergerak daripada situ, termasuklah golongan munafik, maka sabda Nabi SAW, فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا, maka apabila Allah menzahirkan dirinya, عَرَفْنَاهُ, maka orang-orang beriman akan berkata kepada ujian yang pertama, yang malaikat datang dan mengatakan ini adalah Allah, lalu mereka menafikan. Maka orang-orang beriman berkata, فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا, maka apabila telah datang Tuhan kami,
arafnahu, kami pasti akan mengenalinya. Maka barulah sabda Nabi SAW, fayatihimullah, maka Allah akan melakukan tajalli, menzahirkan zatnya, fi suratihi allati, pada sifat yang dikenali oleh orang-orang beriman. Fayaqul, maka berfirman Allah, ana rabbukum, akulah Tuhanmu. Maka orang-orang beriman akan berkata, anta rabbuna, ya, dikaulah Tuhan kami. Maka daripada sini sebenarnya Nabi SAW nak menerangkan bahawa seperti mana orang-orang beriman, dia tidak ragu-ragu bahawa ini adalah ru'yatullah, di mana mereka melihat Allah. Begitu juga ketika mana hari kiamat. Macam mana manusia bila nampak matahari, manusia tahu itu matahari. Nampak bulan, maka mereka tahu itu bulan. Tidak ada keraguan, tidak ada percanggahan pendapat. Maka hadis ini nak menerangkan ketika mana Allah menguji orang-orang beriman, maka pada waktu itu mereka langsung tidak ada sebarang keraguan. Mereka pada waktu itu tahu yang mana malaikat yang memunculkan diri ini bukanlah Allah, dan mereka akan mengenali Allah tanpa ada sebarang keraguan. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fayattabi'una, maka mereka akan mengikuti perintah Allah, wa yudrabus sirat, dan akan dibentangkan, diletakkan titian sirat, baina dhahranai jahannam, pada dua penjuru neraka. Maka bagaimanakah kedudukan titian sirat? Maka titian sirat akan diletakkan di atas dua penjuru neraka. Satu penjuru di mana sedang berlakunya perhimpunan mahsyar, dan satu lagi penjuru terletaknya pada waktu itu jalan menuju ke syurga, dan di tengah-tengah adanya neraka terbentang luas di bawahnya, dan di situ diletakkan titian sirat. Maka sabda Nabi SAW, siapakah orang yang mula-mula akan melintasi titian sirat? Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Sabda Nabi, maka adalah aku dan umatku adalah orang-orang yang akan mula-mula menyeberangi akan titian sirat. Wala yatakallamu yawma idzin, dan ketika mana di atas titian sirat tidak ada seorang pun yang akan berani berkata-kata, illa rusul, kecuali para rasul. Sebab itu wala yatakallam, tidak berkata-kata, bukanlah sepanjang waktu padang mahsyar. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, gariskan, maknahu li syiddatil ahwal, kerana dahsyatnya situasi di atas titian sirat pada waktu itu. La yatakallamu fi halil ijazah, sewaktu sedang menyeberangi titian sirat, manusia semua diam, tak berani nak berkata apa-apa. Wa illa fa fi yaumil qiyamah, kalaulah tidak, maka pada tempat-tempat yang lain, kita dah belajar daripada Al-Quran dan hadis, manusia akan berkata-kata. Tetapi di atas titian sirat semua diam. Illa rusul, kecuali para rasul. Dan para rasul pada waktu itu, seruan mereka, doa mereka adalah, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah. Maka para rasul akan berdoa di atas titian sirat, Allahumma sallim sallim. Sabda Nabi SAW, bukanlah mudah untuk melewati titian sirat. Baca pada baris yang kedua daripada baca pada baris yang kedua daripada bawah muka surat yang sebelum ini. Maka berkenaan titian sirat, kita akan baca dalam riwayat berikut. Wa huwa jisrun ala matni jahannam. Titian sirat adalah satu jambatan yang berada di atas neraka. Yamurru alaihin nas kulluhum, semua manusia kena berjalan di atasnya. Fal mu'minun, orang-orang beriman akan selamat, namun bergantung kepada tahap amalan dia. Ada orang yang nanti kita akan baca bila tiba pada tajuknya. Ada orang dalam melewati titian sirat, pada waktu itu ada cala-cala pada badan dia. Ada orang berjalan, ada orang laju seperti kilat, ada orang laju seperti angin. Maka pada waktu itu bergantung kepada amalan manusia. Wal akharun yaskutuna fiha, dan banyak juga orang yang akan jatuh ke dalam neraka. Kemudian baris bawah dia, maka kata para ulama, seperti mana yang ada disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat yang bakal datang, inna sirata, sesungguhnya titian sirat, adakum minasya'rah, adalah lebih halus daripada helaian rambut.
wa ahaddu minas saif, dan ianya adalah tajam, lebih tajam daripada bilahan pedang. Maka ianya taklah mudah untuk melewati titian sirat. Moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Kita sedang baca hadis-hadis daripada Sahih Muslim. Kita berada pada riwayat 452. Hadis-hadis berkenaan tentang orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Kemudian sabda Nabi menceritakan tentang bagaimana cabaran nak melintasi titian sirat. Wa fi jahannam kalalib, dan daripada dalam neraka terdapatnya pencangkuk-pencangkuk. Lalu bawah neraka, atas neraka adalah titian sirat, dan daripada bawah neraka tadi akan muncul pada waktu tu pencangkuk, ataupun bahasa dia, faham tak pencangkuk? Pengait. Pada waktu itu pengait. Maksudnya akan ada benda-benda yang cuba nak menjatuhkan manusia daripada titian sirat. Apa bahasa dia? Pencangkuk bukan bahasa Melayu Faham tak? Apa bahasa Melayu dia? Pengait. Kamus bahasa Melayu. Pencangkuk, sesuatu yang melengkuk seperti kait pada dawai. Betul lah pencangkuk. Okey. Maka pencangkuk, bahasa Melayu. Okey. Maka adanya pada waktu itu pencangkuk. Maka Nabi SAW terangkan perumpamaannya kepada para sahabat untuk faham. Mislah, pencangkuk itu adalah seperti syauqis sa'dan, duri-duri daripada pokok sa'dan. Yang mana duri-duri pada pokok sa'dan, pada waktu itu dia punya hujung dia melengkuk. Hujung dia melengkuk. Maka pada waktu itu Nabi berikan contoh supaya para sahabat faham. Sebab itu lihat pada baris yang ke-245 Syarah An-Nawawi. Maka apakah yang dimaksudkan dengan kalalib? Wa huwa hadidatun, ianya adalah pengait-pengait besi, ma'tufatur ra'si, bengkok hujung dia, yu'alliku 'alaiha, dan pada waktu itu dia akan cuba mencari manusia yang sedang melalui titian sirat. Sabda Nabi SAW ketika mana menerangkan pada para sahabat, hal ra'aitumus sa'dan, ada tak di antara kamu yang pernah melihat pokok sa'dan? Maka para sahabat menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, fa innaha, maka sesungguhnya pencangkuk neraka, mislu, adalah seperti syauki, duri, as-sa'dan, pokok sa'dan, cuma ghaira, kecuali annahu la ya'lamu ma qadru idhamiha, tidak boleh diketahui dan dibayangkan betapa besarnya kelak pencangkuk tersebut, illallah, kecuali Allah. Maka apakah tugas pencangkuk-pencangkuk daripada neraka ini? Sabda Nabi, takhtafu, dia akan menyambar an-nasa, manusia-manusia yang melewati titian sirat, bi'amalihim, dengan sebab amalan mereka. Orang-orang yang memang pada waktu itu amalan dia menjadikan dia tidak layak melepasi titian sirat, maka pencangkuk itu akan menyambar keseluruhan tubuh badan dia. Orang-orang yang pada waktu itu amalan dia masih ada, cuma pada waktu itu amalan baik dia tidak banyak, maka pencangkuk-pencangkuk tadi akan melukakan tubuh badan dia, akan menjadikan luka pada tubuh badan dia. Sabda Nabi SAW, familhumul mubak, maka ada di antara manusia yang terselamat. Tapi terselamat kenapa? Ya'ni bi'amalih, kerana disebabkan amalan dia. Wa minhumul mujaza, dan ada di antara manusia yang berjaya menyeberangi, hatta yunajja, lalu menjadilah ia selamat. Sabda Nabi SAW, ketika mana dah selesai perhitungan dan ketika mana Allah nak mengakhirkan pada waktu itu penghuni syurga untuk masuk ke dalam syurga, maka Allah akan suruh para malaikat untuk akhirnya keluarkan sesiapa pun yang tidak pernah mensyirikkan Allah daripada neraka. Cuma kata para ulama, kita tak tahu berapa lama, setelah berapa ribu tahun, setelah berapa ratus ribu tahun, maka akhirnya Allah akan suruh para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah daripada neraka. Dan mereka ini akan keluar dalam keadaan badan mereka dah hangus terbakar,
kerana lama berada dalam neraka, dan mereka akan dimandikan di sungai Al-Hayah, sungai kehidupan, maka menjadilah tubuh badan mereka tumbuh semula setelah dibakar sekian lama dalam neraka. Moga Allah jauhkan kita daripada neraka. Maka sabda Nabi SAW, hatta idza faraghallahu minal qada, sehingga apabila Allah telah selesai daripada memutuskan keputusan di antara para hamba, wa arada an yukhrija bi rahmatih, dan Allah berkehendak untuk mengeluarkan semata-mata dengan rahmatnya, man arada, siapa yang Allah kehendaki, min ahli nar, daripada penghuni neraka. Sabda Nabi SAW, amaral malaikata, Allah memerintahkan malaikat, an yukhriju minan nar, untuk para malaikat mengeluarkan daripada neraka, man kana la yusyriku billahi syai'a, sesiapa yang tidak pernah mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mimman aradallahu, daripada kalangan orang-orang yang Allah berkehendak, ayyarhamahu, untuk merahmatinya, daripada kalangan orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini adalah nilai la ilaha illallah yang mana akhirnya akan membawa manusia itu tetap ke syurga. Lalu sebab itu kita biasa dengar dalam hadis yang lain, seseorang yang mana walaupun dalam hatinya ada iman sebesar zarrah sekalipun. Zarrah adalah benda-benda halus yang kita nampak ketika mana melihat cahaya matahari. Walaupun iman dia sebesar itu pun, maka akhirnya tempatnya tetap adalah syurga. Maka pada waktu itu timbul persoalan, bagaimana malaikat nak kenal orang seperti ini? Maka malaikat akan kenal daripada tanda-tanda sujud yang ada pada manusia ini. Faya'rifunahum finnar, malaikat boleh kenal walaupun mereka telah dibakar dalam api neraka. Ya'rifunahum, malaikat akan kenal mereka bi athari sujud, dengan kesan-kesan sujud. Ta'kulun naru min ibni Adam, sabda Nabi, api boleh membakar keseluruhan tubuh badan manusia, illa athara sujud, kecuali kesan-kesan sujud. Maka banyak mana daripada kesan sujud yang api neraka tak boleh bakar? Para ulama berbeza pendapat. Kita boleh lihat baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 daripada bawah. Maka di situ dengan jelas ditulis, zahiru hadha anna an-nara la ta'kulu jami'a a'dha'is sujud. Kesemua anggota sujud api neraka tak boleh bakar, iaitu wajah, iaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut dan juga kaki. Maka sebab itu kita dituntut untuk menjaga solat, jangan meninggalkan solat. Walaupun apa pun situasi, keadaan, amalan kita, jangan kita tinggalkan solat. Maka malaikat akan kenal manusia-manusia ini daripada tanda-tanda sujudnya. Dan api neraka tidak boleh membakar kesan-kesan sujud manusia. Haramallahu 'alan nar, sabda Nabi, Allah mengharamkan ke atas api neraka antakula, untuk membakar kesan-kesan sujud. Fayukhrajun, maka mereka akan dikeluarkan daripada neraka. Qadim tahasyu, dalam keadaan mereka ini sudah terbakar hangus. Imtahasyu, lihat pada baris yang imtahasyu, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10 daripada 9 daripada bawah. Wa qalu fi ma'nahu ihtaraku. Imtahasyu ay ihtaraku. Pada waktu itu mereka telah terbakar, hangus terbakar kerana berada di dalam neraka untuk tempoh yang lama. Maka bagaimanakah dilakukan kepada orang-orang yang telah lama disiksa dalam neraka, namun telah tiba waktu untuk masuk ke dalam syurga? Sabda Nabi, fayusabbu alaihim, maka akan dicurahkan ke atas mereka ma'ul hayah, air daripada sungai kehidupan. Maka Nabi berikan perumpamaan. Apakah perumpamaan yang Nabi bagi? Kan apabila berlakunya banjir, ataupun datangnya pada waktu itu aliran air yang membawa benih-benih tumbuhan, maka disebabkan pada waktu itu air, disebabkan tanah yang subur, maka benih-benih tumbuhan ini akan tumbuh dengan sempurna, dengan elok, dengan cepat, kerana tanah yang subur, kerana air yang sentiasa mengalir di situ.
Maka sabda Nabi, itulah gambaran apabila ahli-ahli neraka yang telah dibakar dalam neraka, sebelum mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan diserami dengan air kehidupan, ma'ul hayah. Maka mereka pada waktu itu akan menjadi seperti asal, seperti sedia kala. Sabda Nabi SAW, fayanbutun, maka akan tumbuh semula anggota tubuh badan manusia tersebut, kama tambutul hibbah, seperti mana tumbuhnya benih tumbuhan, fi hamilis sail, daripada benih-benih yang dibawa oleh banjir ataupun aliran air. Hamil, untuk faham maksud hamil, kita boleh lihat baris yang kedua 5 daripada bawah. Hamil bermaksud mahmulus sail, benih-benih yang dibawa oleh aliran air, benih-benih yang dibawa oleh banjir dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang situasi orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Siapakah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga? Bagaimana sifat dia? Bagaimana keadaan dia? Orang yang terakhir masuk ke dalam syurga, Nabi bayangkan, Nabi ceritakan bahawa dia tak ada apa-apa amalan. Cuma pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dia. Maka mula-mula dia akan minta kepada Allah. Daripada sekian banyak manusia yang minta kepada Allah, maka Allah terima permintaan dia. Hanya Allah yang tahu kenapa pada waktu itu Allah terima permintaan dia. Maka daripada ramai orang yang minta pada waktu itu untuk dijauhkan daripada neraka, maka pada waktu itu Allah akan jauhkan dia daripada neraka. Tapi tak masuk ke dalam syurga, dia sekadar dijauhkan daripada neraka. Maka sebelum dijauhkan daripada neraka, dia akan berjanji dengan Allah dengan pelbagai janji. Itu je yang dia nak minta. Dia nak minta jauh daripada neraka aja. Tapi ketika mana dia dengar bunyi kegembiraan ahli syurga, maka dia minta permintaan lain. Dia kata, ya Allah, kalaulah izinkan, aku nak minta untuk duduk dekat dengan syurga aja. Tak masuk pun, nak berada dekat je dengan syurga. Maka Allah kata, ini permintaan terakhir. Dah tak ada dah permintaan lain. Nanti kamu minta macam-macam. Maka dia pun berjanji, bersumpah bagai. Dia kata, ya Allah, ini je aku nak, dekat dengan syurga. Tapi bila dia dah berada dekat dengan syurga, maka setelah beberapa ketika, maka dia pun minta lagi permintaan dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dan akhirnya Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Maka jom kita baca riwayat ini. Sabda Nabi SAW, Allahumma salli, sebelum tu tak habis lagi yang riwayat tadi. Okey. Thumma yafrughullah, kemudian ketika mana Allah telah selesai minal qada'i, daripada memutuskan di antara para hamba, wa yabqa rajul, maka berbaki ada seseorang, muqbil, yang pada waktu itu dia datang. Bagaimana cara dia datang? Biwajhihi 'alan nar, dalam keadaan pada waktu itu dia datang menggunakan wajahnya, dan dia datang daripada neraka. Nanti hari akhirat, para sahabat pernah tertanya, macam mana orang boleh berjalan dengan muka? Maka Nabi SAW bersabda, zat yang menjadikan kamu boleh berjalan dengan kaki, Allah mampu nak menjadikan manusia berjalan di atas muka. Maka orang ini akan datang pada waktu itu berjalan di atas mukanya daripada neraka. Maksudnya waktu tu dia masih dalam neraka. Dan orang ini, sabda Nabi, wa huwa akhiru ahlil jannati dukhulan al jannah, ini adalah orang yang terakhir daripada kalangan penghuni syurga yang masuk ke dalam syurga. Lepas dia masuk syurga, dah tak ada orang lain dah yang Allah izinkan untuk masuk ke dalam syurga. Fayaqul, maka orang ini pun meminta, ay Rabbi, wahai Tuhanku, isrif wajhi anin nar, jauhkanlah aku daripada neraka. Fa innahu, kerana sesungguhnya neraka, qad qashabani, telah membinasakanku, rihuha, hatta udaranya, wa ahraqani, dan telah membakarku, zakauha, akan apinya yang menyala-nyala. Zakauha ay lahabuha, apinya yang menyala-nyala. Maka ya Allah, tolong jauhkan aku daripada neraka. Aku dah tak tahan dengan bau neraka, dan aku dah tak tahan pada waktu itu dengan apinya. Fayad'ullaha ma sya'allahu an yad'u, maka orang ini akan berdoa kepada Allah apa jua yang Allah kehendaki untuk dia berdoa. Thumma yaqulullah, kemudian Allah akan bertanya, hal asaita in fa'altu dhalik bika an tas'ala ghairah,
adakah mungkin jika kami menunaikan permintaan kamu tersebut, kamu akan meminta yang lain pula? Nanti mesti benda lain pula kamu nak minta. Mula-mula nak minta jauh daripada neraka, nanti nak minta benda yang lain pula. Maka orang ini berjanji, la, tidak ya Allah. La as'aluka ghairah, aku tidak akan minta permintaan yang lain. Aku sekadar minta dijauhkan daripada neraka sahaja. Aku dah tak tahan dengan siksaan neraka. Wa yu'ti rabbahu azza wa jal, dan dia akan memberi kepada Allah Subhanahu wa taala min uhudi, daripada ikrarnya, wa mawathiqa, dan janji-janjinya, masya Allah, apa jua yang dikehendaki oleh Allah. Fayasrifullahu wajha, maka Allah akan menjauhkannya daripada neraka. Fa idza aqbala 'alal jannah, apabila dia mula menghadap ke arah syurga, wa ra'aha, dan mula dapat melihat mereka yang berada dalam syurga, sakata masya Allahu an yaskut, maka dia akan berdiam untuk tempoh yang Allah kehendaki. Dia tak berani nak minta pada awal masuk syurga, sebab dia dah janji dengan Allah yang dia tak akan minta apa-apa. Maka pada waktu itu dia diam untuk tempoh yang sangat lama. Summa yaqul, barulah kemudian pada waktu itu dia berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, qaddimni ila babil jannah, aku minta kalau boleh tolong hampirkan aku dengan pintu syurga. Dia tak minta masuk syurga pun, minta pada waktu itu, ya Allah kalau boleh nak duduk dekat sedikit dengan pintu syurga. Maka Allah akan berfirman, alaysa qad a'taita uhudaka, bukankah kamu telah memberikan ikrar kamu, wa mawathiqaka, dan janji-janji kamu, bahawa kamu tak akan minta apa-apa selain daripada apa yang kami telah kurniakan. Wailaka ya bani Adam, binasalah kamu wahai manusia, ma aghdaraka, alangkah cepatnya kamu mengkhianati janji kamu. Maka pada waktu itu manusia ini merayu lagi, ay Rabbi, wahai Tuhanku, dan kemudian dia akan berdoa kepada Allah apa yang Allah kehendaki. Hatta yaqulalah, sehingga Allah akan bertanya kepadanya, fahal asaita in a'taituka dhalika an tas'ala ghaira, maka adakah jika kami mengurniakan kepada kamu permintaan tersebut, kami dekatkan kamu di depan pintu syurga, berhampiran syurga, maka kamu berjanji tak akan minta yang lain. Maka manusia ini berkata, la, tidak, aku tidak akan minta yang lain, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Fayu'ti rabbahu ma sya Allah, maka orang ini akan memberi kepada Allah segala ikrarnya, segala janjinya. Fayuqaddimuhu, maka Allah akan menghampirkannya ila babil jannah, dekat dengan pintu syurga. Fa idza qama, maka dia akan berdiri di hadapan pintu syurga. Infahaqat ay infatahat, maka terbukalah untuknya pintu syurga. Dia dah lama dalam neraka, sekarang ni dia nampak nikmat syurga depan mata. Fara'a ma fiha, maka dia telah melihat apa yang ada dalam syurga, minal khair, daripada kenikmatan, wasurur, dan kegembiraan. Dia pun pada waktu itu nampak begitu indahnya syurga. Dalam hadis Nabi sebut, nikmat yang tak boleh dibayangkan, nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, nikmat yang tak pernah didengari oleh telinga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka orang ni pun dia diam, dia tak berani minta terus. Fayaskutu ma sya Allahu an yaskut, maka dia akan berdiam untuk tempoh yang Allah kehendaki. Dia diam. Dan kemudian dia beranikan diri untuk bertanya. Dia akan berkata, ay Rabb, wahai Tuhanku, adkhilnil jannah, tolonglah masukkan aku ke dalam syurga. Tolonglah masukkan aku ke dalam syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepadanya, alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqa, bukankah kamu telah memberikan kepadaku segala janji dan ikrar kamu, bahawa kamu tak akan meminta selain daripada apa yang kamu telah diberikan. Wailak, binasalah kamu wahai manusia, ma aghdarak, betapa cepatnya kamu mengkhianati akan janji-janji kamu. Maka pada waktu itu orang ini akan pada waktu itu merayu, ay Rabb, wahai Tuhanku, la akunanna, janganlah dikau jadikan aku
ashqa khalqik, hamba-Mu yang paling celaka, yang paling pada waktu itu paling teruk. Aku dah berada di depan syurga, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Maka di sini mengajarkan kepada kita bagaimana manusia tidak sepatutnya berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kehidupan di dunia kita patut mengambil kesempatan daripada rahmat dan kasih sayang Allah dengan memperbanyakkan amalan, dengan bertaubat, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yazalu yad'ullah, maka terus menerus manusia ini akan berdoa meminta kepada Allah, hatta yadhaqallahu, sehingga Allah redha dengan dia. Dhahika maksudnya redha. Fa idza dhahika Allahu minhu, maka apabila Allah telah redha dengan dia, maka Allah berfirman, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Fa idza dakhalaha, apabila dia telah masuk ke dalam syurga, maka Allah akan berfirman, tamanna, mintalah apa yang kamu nak minta. Mintalah. Tamanna bermaksud berangan-angan. Berangan-anganlah apa yang kamu nak. Mintalah apa yang kamu nak. Maka pada waktu itu fayas'alu rabbah, orang ini akan minta semua benda yang dia nak. Wa yatamanna, dan dia akan pada waktu itu berangan-angan. Hatta innallaha la yuzakkiruh, sabda Nabi SAW, penyayangnya Allah, Allah akan ingatkan dia. Benda ni kamu tak nak ke? Ya Allah aku nak. Benda ni kamu tak nak ke? Ya betul ya Allah aku nak. Maka Allah akan mengingatkan dia, min kaza wa kaza, minta itu, minta ini. Hatta idzan qata'at bihil amani, sabda Nabi, sehingga ketika mana dah habis segala keinginan dia, segala permintaan dia, segala hajat dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepadanya, wa misluhu ma'ah, kamu akan dapat semua yang kamu minta dan ekstra 1 kali ganda berbanding daripada apa yang kamu minta. Allah akan bagi. Cuma dalam hadis ini disebut 1 kali ganda. Nanti pada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, maka pada waktu itu dengan 10 kali ganda. Dan riwayat 10 kali ganda Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat itu adalah lebih sahih, adalah lebih kuat. Baca qala Atha. Maka ketika mana Abu Hurairah cerita hadis yang panjang ini, kata perawi Atha bin Yazid, pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan Abu Hurairah, la yaruddu alaihi min hadithi syai'an, dan Abu Sa'id Al-Khudri dia langsung tak mencelah apa-apa daripada hadis yang Abu Hurairah sampaikan, sebab bertepatan dan sama seperti mana yang dia ketahui. Namun hatta idza haddatha Abu Hurairah, ketika mana Abu Hurairah menceritakan bahagian tadi, yang mana Allah pada waktu itu akan berikan kepadanya semua yang diminta dan kadar 1 kali ganda ekstra apa yang diminta, maka Abu Sa'id Al-Khudri telah minta izin untuk mencelah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa asyaratu amsalihi ma'ah, yang aku tahu Nabi bersabda bukan 1 kali ganda, sebaliknya 10 kali ganda apa berbanding dengan apa yang diminta. Allah bagi 10x, Allah bagi 10 kali ganda. Dia dah minta apa yang dia minta, Allah bagi 10 kali ganda lebih daripada itu. Maka Abu Hurairah berkata, ma hafiztu, tidaklah aku ingat kecuali sabda baginda, zalika laka wa mithluhu ma'ah, iaitu 1 kali ganda. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ashhadu, aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku ingat daripada Nabi SAW yang baginda bersabda, wa asyaratu amsalih, 10 kali ganda. Maka Abu Hurairah berkata, wa dhalika rajul, dan itulah manusia terakhir yang Allah izinkan untuk masuk syurga. Penyayangnya Allah, itulah manusia yang terakhir Allah izinkan untuk masuk ke dalam syurga. Selepas daripada itu tidak dibenarkan sesiapa lagi untuk masuk ke dalam syurga. Namun moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurga pada kemasukan yang awal. Kata para ulama, bagaimana kita nak menggabungkan riwayat Abu Hurairah dengan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Bagi salam. Assalamualaikum. Allah. Okey, dah dah pergi main. Bawa dia pergi luar.
Kenapa getah rambut dekat tangan tu? Start kereta Okey, kunci kereta tak tahu mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada baris yang keempat daripada bawah. Jumpa tak? Wajhul jam'i bainahuma. Kata para ulama, bagaimana kita nak menggabungkan riwayat Abu Hurairah dengan Abu Sa'id Al-Khudri? Maka kata para ulama, sebenarnya kedua-dua riwayat adalah sahih. Abu Hurairah mendengar riwayat Nabi SAW kali pertama. Kemudian Allah maklumkan kepada Nabi SAW bahawa Allah akan bagi lebih daripada itu. Dan bila Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat, waktu itu Abu Hurairah tidak ada bersama, namun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ada, maka kedua-dua riwayat adalah sahih sebenarnya. Riwayat 453 baca. Baca sampai habis, lebih kurang sama. Riwayat 454 terus lebih kurang sama riwayatnya. Sabda Nabi SAW, inna adna maq'adi ahadikum minal jannah. Sesungguhnya salah seorang daripada kamu tempat syurganya yang paling kecil. Maksudnya syurga ni adalah yang paling kecil. An yakulalah, Allah akan berfirman kepadanya, tamanna, mintalah. Pada waktu itu mintalah apa yang kamu nak minta. Fayatamanna wa yatamanna, dia pun minta semua benda nak minta. Maka Allah akan bertanya lagi, hal tamannaita, adakah kamu telah meminta segala-galanya? Maka hamba Allah ini akan berkata ya. Maka Allah akan berfirman kepadanya, fa innalaka ma tamannaita, maka sesungguhnya untuk kamu apa yang kamu telah minta, wa mislahu ma'ah, dan pada waktu itu satu kali ganda bersama dengan dia. Riwayat 455 kita tak sempat baca, riwayat yang panjang. Cuma dalam riwayat ini ada menceritakan tentang as-saq, tentang as-saq yang ada dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Yang mana apakah maksud as-saq? Sebab terjemahan as-saq yang asal adalah betis, tetapi Allah bersih dan suci daripada apa-apa yang berkaitan dengan makhluk, bersamaan dengan makhluk. Maka maksud daripada as-saq kita akan baca kemudian insya-Allah. InsyaAllah kalau sempat, kita akan jumpa jam 6.30 sampai jam 7 kalau sempat. Kalau tak sempat, maka nanti kita akan jumpa esok jam 5.15 pagi insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.